Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. InsyaAllah hari ini kita akan memulakan kelas PDPR online Bahasa Arab tingkatan 1. Munakasyah kita hari ini berdasarkan kertas soalan peperiksaan akhir tahun 2019. Dan sebelum kita memulakan pembelajaran dan munakasyah perbincangan kertas soalan kita hari ini, marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga diterangkan hati kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Seterusnya kita mulakan kertas pembelajaran kita pada muka surat yang kedua, bahagian yang pertama. Sila buka muka surat yang kedua. Muka surat yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Qismul alif, bahagian pertama. Ajib an as'ilati jami'uha min hadha al-qismi. Maksudnya jawab semua soalan daripada bahagian ini. Soalan pertama, as-su'al awal ila al-'ashara imla al-faragha bi kalimatin munasibatin fi ma ya'ti. Soalan pertama hingga soalan 10, isi tempat kosong dengan kalimah yang sesuai sebagaimana berikut. Okey. Untuk teknik menjawab soalan pilihan gini mudah aja. Pertama, kita kena tahu ayat tu jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Yang kedua, kita kena cari petunjuk dalam ayat tu sama ada bilangan dia satu lelaki ke, dua lelaki ke, tiga lelaki, satu puai, dua puai, tiga puai. Itu formula dia dah. Okey, kita cuba. Soalan yang pertama. Soalan yang pertama kita nak tahu jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah dalam ayat ni. Tempat kalimah yang pertama duduk depan ke? Jadi kalimah pertama tu dikosongkan. Jadi kita tengok di pilihan jawapan. Alif, ba, jim, dal. Huwa, dia satu lelaki. Anti, awak satu perempuan. Nahnu, kami. Hiya, dia satu perempuan. Alif, ba, jim, dal ini menunjukkan keempat-empat jawapan ini ialah isim. Bermaksud soalan ini ialah jumlah ismiyah. Apa maksud jumlah? Ayat, kata, nama. Okey. Selesai yang pertama. Yang kedua, kita nak cari petunjuk dalam ayat ni sama ada satu lelaki ke, dua lelaki ke, tiga lelaki ke, satu puai, dua puai, tiga puai. Jadi kita tengok pada kalimah tatbuhu. Gapo tan, bila ada tad depan ni? Tad depan ni menunjukkan fi'il mudhari', kata perbuatan sedang berlaku. Ada tad depan, tak ada gapo-gapo lepas pada kha ni kan, tak ada tambahan. Bermaksud ia ialah satu perempuan. Boleh rujuk pada Ustazah punya nota yang Ustazah kongsikan pada awak semua tu ialah, tengok, tazhabu, hiya, tazhabu, hiya. Okay, satu puai ke hiya tu kan? Okey. Terus, jadi bila kita tahu begitu, dia nak cari satu puai. Hak ni pun satu puai, hak ni pun satu puai. Nak pilih anti ke nak pilih hiya? Kalau kita tengok formula tadi, jadi jawab pada hiya. Kalau kita tengok formula tadi, jawab pada hiya. Apa kita tak pilih anti walaupun dia satu puai juga? Sebab untuk memilih kata ganti diri yang kedua, awak, okay, kena soalan ni mesti ada tanda soal atau tanda seru. Okey. Selesai soalan yang pertama, terus pindah kepada soalan yang kedua. Pertama, nak tahu jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Tengok dalam jawapan ni, alif, ba, jim, dal. Haza, ini satu lelaki. Hazihi, ini satu perempuan. Huwa, dia satu lelaki. Zalika, itu satu lelaki. Keempat-empat jawapan ini menunjukkan kata nama. Maka ayat ini ialah jumlah ismiyah, iaitu ayat kata nama. Okey, ayat kata nama. Yang seterusnya kita nak cari petunjuk berapa orang dalam ayat ni dah. Kita nak cari petunjuk berapa orang dalam ayat ni. Tengok perkataan selepas tempat kosong tu ialah sa'atu, ta marbutah. Ta marbutah itu menunjukkan satu perempuan. Jadi kita pilih jawapan dalam alif ba jim dah, hak satu puai tu hak mana sa? Hak ni saja dah. Ba saja yang menunjukkan satu perempuan, hazihi. Okey. Seterusnya kita pindah kepada soalan yang ketiga. Tempat kosong dia. Kalimah yang pertama. Tengok alif ba jim dah ada ya, 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 ya.
Bermaksud keempat-empat kalimah ini ialah fi'il mudhari'. Sebab kita nak cek fi'il mudhari' kerana ada ya ataupun ta depan. Jadi soalan ini ialah jumlah fi'liyah, ayat kata perbuatan. Lepas tu kita nak cari petunjuk berapa orang dalam ayat ni. Tengok perkataan selepas tepat kosong, al-musyariku. Al-musyariku ini menunjukkan satu lelaki dah. Jadi kita kena cari jawapan dalam satu lelaki. Kalau ikut ke semua jawapan ni satu lelaki. Siapa? Ya. Okay. Yafuzu bermaksud berjaya. Yatasallamu menerima. Yuwazzi'u membahagikan. Yabni membina. Jadi keempat-empat ni ialah kita kena ni dah. Kita kena faham makna. Al-musyariku ni maksud dia seorang peserta lelaki dalam pertandingan pidato. Jadi jawapan yang kita nak ialah alif, yafuzu. Seorang peserta lelaki berjaya dalam pertandingan pidato. Itu yang lebih tepat. Okey, terus kita pindah kepada soalan yang keempat. Soalan yang keempat, jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Tengok pada jawapan alif, ba, jim, dal. Semua ada alif lam. Formula dia ialah apabila kalimah tersebut ada alif lam, maka kalimah itu bermaksud isim, iaitu kata nama. Jadi ayat ini ialah jumlah ismiyah, ayat kata nama. Sepatutnya kita cari petunjuk dalam ayat ni berapa orang. Jadi perkataan selepas tepat kosong tu al-jayyidatu. Al-jayyidatu ni ada ta marbutah. Ta marbutah itu bermaksud satu perempuan. Jadi kita kena cari jawapan yang menunjukkan satu perempuan. Jadi hak ada ta marbutahnya ada sana je ada ta marbutah dah. Hak ni tak ada ta marbutah satu lelaki. Hak ni ada ta marbutah satu puan. Hak ni ada alif ta belakang dia menunjukkan tiga perempuan. Hak ni ada waw nun menunjukkan tiga lelaki. Jadi jawapan yang paling tepat ialah al-jayyidatu. Al-jayyidatu ialah jawapan dia ba. Al-muhasidatu. Terus pindah kepada muka surat yang ke-3. Soalan yang ke-5. Okey, tengok soalan yang ke-5. Jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Tengok kalimah yang pertama, anti. Apa maksud anti? Awak satu perempuan. Bermaksud soalan ini ialah jumlah ismiyah. Seterusnya tengok selepas tepat kosong tu dia ada perkataan nasyitatun. Ada ta marbutah kan? Bila ada ta marbutah kena cari jawapan tu satu perempuan. Jadi hak ni ta marbutah. Ada tiga ta marbutah. Hak ni confirm salah dah ada apa? Sebab tak ada ta marbutah. Jadi jim ba alif. Jim ni apa salah? Sebab maksud dia suratun, gambar. Tak okey, awak gambar. Bab gambar ni benda tak boleh jadi awak. Okey. Jim pun salah. Dal jim salah. Tinggal lagi alif dengan ba. Okey, alif dengan ba lagu mana teknik kita nak pilih jawapan yang paling tepat ialah tengok perkataan selepasnya. Nasyitatun ni maksud dia rajin. Bila rajin ialah berkaitan tentang kata sifat. Kata sifat ni kita kena tengok kata sifat ni formula dia ialah kalau kalimah yang hak ni tak ada alif lam, kalimah depan dia juga tak ada. Kalau kata sifat tak ada alif lam, kalimah depan dia tak ada alif lam. Kalau kata sifat ada alif lam, kalimah depan dia kena ada alif lam. Jadi nasyitatun tak ada alif lam dak. Jadi jawapan dia alif. Walaupun serupa dua ni dak, beza dia ada alif dengan tak ada alif dak. Tapi kita kena rujuk pada sini. Hak ni tak ada alif lam. Jadi jawapan dia lebih tepat ialah alif, iaitu at-tarakib an-na'ti. Okey, terus kita pergi soalan yang ke-6. Kalimah yang pertama tu kena cari jawapan dia. Tengok di jawapan alif ba jim da ya ta ta. Maksud ni apa ni? Fi'il mudhari', kata perbuatan sedang berlaku. Jadi kita tengok kata perbuatan jadi jumlah fi'liyah, ayat kata perbuatan. Kita cari formula dia apa? Al-mekanikiyu. Ini menunjukkan satu lelaki, seorang mekanik lelaki. Jadi bila lelaki confirm jim dengan dal salah tak? Sebab apa salah? Sebab dia ta depan. Ta ni puan. Jadi pilihan jawapan kita ialah alif dan ba. Hak mana nak pilih alif dengan ba ni? Ada alif tengah. Hak ni tak ada alif. Jadi kedua-dua ni mempunyai makna yang berbeza. Yusalihu maksud dia mendamaikan. Yusalihu maksud dia membaiki. Jawapan paling tepat ialah ba. Membaiki. Seorang mekanik lelaki
sedang membaiki kereta. Pindah ke soalan yang ke-7. Soalan yang ke-7, jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Tengok kalimah pertama dia ada alif lam. Bila ada alif lam ni confirm lah jumlah ismiyah, ayat kata nama. Seterusnya, kita nak cari petunjuk dalam ayat ni. Petunjuk dalam ayat ini ialah dia ada ta marbutah. Dia ada ta marbutah. Bila ada ta marbutah menunjukkan satu perempuan. Jadi kita cari jawapan menunjukkan satu perempuan tu apa? Tarsumu satu perempuan. Yarsumu satu lelaki. Tursumina satu perempuan. Tarsumuna tiga lelaki. Jadi hak mana saja jawapan kita? Jawapan paling tepat ialah tarsumu. Apa kita tak pilih tarsumina walaupun dia juga satu perempuan? Sebab tarsumu ialah untuk dia. Sebab ini ialah ayat kenyataan. Kalaulah dalam soalan itu ada tanda soal atau tanda seru, maka jawapan kita ialah tarsumina. Okay. Dalam soalan tak ada tanda seru, tak ada tanda soal. Jadi yang lebih tepat ialah tarsumu. Okey. Terus pindah soalan yang ke-8. Jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Kalimah pertama ada alif lam. Bila kalimah pertama ada alif lam, jawapannya ialah jumlah ismiyah, ayat kata nama. Ada la. La ni laga apa? La penafian. La nafi. La ayat tidak. Tidak. Okey, bila formula bagi la tidak ialah kalimah selepasnya tak boleh baris mati. Okey, kalimah selepasnya tak boleh baris mati. Jadi, kita cari dalam ni. Hak ni baris mati, salah. Hak ni baris mati, salah. Tinggal lagi dua ni deh. Tinggal lagi dua ni. Alif dengan dah lagi tinggal ada. Yuwazzi'u tuwazzi'u. Jadi kita cari petunjuk dalam ayat ni berapa orang. Al-mudiru ni menunjukkan satu lelaki. Ya satu lelaki, ta satu perempuan. Jawapan paling tepat ialah alif. Terus pindah pada soalan yang ke-9. Soalan yang ke-9 ialah syahada. Okey, jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah? Ni ialah jumlah fi'liyah, ayat kata perbuatan. Okey, kita tengok dekat pilihan jawapan dia semua ada dua kalimah. Perasan tak? Ada dua kalimah belakang tu tak? Dua kalimah. Jadi, ini semua kita panggil tarakib al-idafi. Kalau pelajar-pelajar nak ingat lagu mana formula tarakib idafi ialah kalimah pertama tidak ada alif lam, kalimah kedua mesti ada alif lam. Jadi kita cek sosok. Kalimah pertama tak ada alif lam. Hak ni ada alif lam, hak ni ada alif lam. Hak ni tak ada, hak ni tak ada. Okey. Hak ni confirm salah, hak ni confirm salah. Tinggal lagi jawapan kita jim dengan dal. Lagu mana nak pilih jim dengan dal, kita cek balik. Kalimah pertama tidak ada alif lam, kalimah kedua ada alif lam. Kalimah pertama tidak ada alif lam, kalimah kedua tak ada alif lam. Jadi yang paling tepat ialah jim sebab ini ialah tarakib al-idafi. Terus pindah kepada soalan yang ke-10, jumlah fi'liyah. Macam mana kita tahu ayat nombor 10 ni jumlah fi'liyah? Tengok pada alif ba jim da. Semua ya ta. Okey, ada ya dengan ta depan ni ialah fi'al mudhari'. Kata perbuatan sedang berlaku. Yang kedua kita cari petunjuk dalam ayat ni ialah al-atibba'u. Jamu' taksir berakal, doktor. Al-mahiruna, yang mahir, ada waw nun menunjukkan tiga lelaki. Formula bagi jumlah fi'liyah sekiranya kalimah selepasnya, okay, isim lah ni dah. Kalimah pertama fi'il, kalimah kedua isim. Kalimah selepasnya ni ialah tiga lelaki, dua lelaki, satu lelaki. Fi'il hak duduk depan hanya boleh jadi satu lelaki sahaja. Okey, bila kita nak jadi satu lelaki saja, jawapan dia, okey, ni satu lelaki. Hak ni buat apa salah? Sebab dia dua lelaki. Hak ni buat apa salah? Hak ni ialah dua lelaki dan dua perempuan. Ada tak depan tu dia. Buat apa yu'alijuna ni salah sedangkan dia ada waw nun? Sebab formula bagi jumlah fi'liyah, fi'il hak duduk depan ini hanya boleh jadi satu lelaki dan satu perempuan sahaja. Isim ada waw nun, tak kira dah. Dia tengok siapa dia duduk depan ni. Jadi, yu'aliju. Selesai sudah untuk soalan 1 hingga 10. Kita pindah kepada soal awal bahagian ba. Soal awal bahagian ba.
Okey, kita tengok dah. Bahagian ba ni ialah soalan yang ke-11 hingga soalan 20. Ikhtar al-jumlah as-sahihata fima ya'ti. Pilih ayat yang paling betul di antara yang berikut. Okey, pertama sekali teknik nak menjawab soalan ini ialah kita kena cari perkataan yang tidak sama dan kita kena tahu bilangan dan jantina dalam ayat tu, dan juga kita kena tahu sama ada ia jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah kalau depan tu satu lelaki, belakang tu satu lelaki belakang. Kalau depan satu puai belakang. Tu formula dia dah. Okey, kita tengok dah. Soalan nombor 11. Soalan nombor 11 jumlah ismiyah. Apa jumlah ismiyah? Ada alif lam, alif lam, alif lam, alif lam. Itu menunjukkan jumlah ismiyah. Senaja jumlah ismiyah ni. Kalau depan bilangan ada satu lelaki, kalimah lain hak belakang ke fa'il ke isim ke mesti satu lelaki juga. Okey. Tengok dah. Al-murawwiju satu lelaki, an-nasyitu satu lelaki, yurawwiju satu lagi. Isim fa'il. Hak ni al-murawwiju satu lelaki, an-nasyitatu satu puai. Hak yurawwiju satu lelaki. Salah sebab apa? Tengah ni satu puai. Hak ni pula al-murawwijatu satu puai, an-nasyitu satu lelaki, turawwiju satu puai. Hak ni pun salah. Dia campur lelaki puai. Tak boleh. Jumlah ismiyah mesti sama jantina dengan bilangan. Dal al-murawwiju satu lelaki, an-nasyitu satu lelaki, turawwiju satu puai. Hak ni pun salah sebab dia bercampur jantina deh. Jumlah ismiyah formula dia ialah kalau depan tu satu lelaki, belakang tu kena serupa belakang. Satu lelaki dengan satu perempuan. Jawapan nombor 11 ialah A, alif. Soalan nombor 12. Jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah? Ini ialah jumlah ismiyah. Ayat kata nama. Sebab apa? Ada hazihi. Apa maksud hazihi? Ini. Bila ada ini ialah jumlah ismiyah. Okey, ini dah. Kushku. Kushku. Ma makna kushku? Kios. Al-halawayat. Okey, al-halawayat tu maksud dia manusia. Maksudnya kios manusia. Gapo kios ni? Hak kedai kecil-kecil jual. Selalu kita tengok kat atas pasar raya ada kedai kios kecil-kecil tu hak jual dak. Tu masuk kios. Jadi kios ni kalau kita tengok satu lelaki dak. Kita tengok kios ni ialah satu halawiyat. Apa sahaja dia ada alif ta ni maksud dia puan dak. Ni memang perkataan asal dia al-halawayat ni. Al-halawayat memang ni cara kita eja dia, okey. Jadi al-kushku ni satu lelaki. Bila satu lelaki, dia ialah tarakib al-idafi. Tarakib al-idafi formula dia kalimah pertama tidak ada alif lam, kalimah yang kedua ada alif lam. Pertama kita nak cari satu lelaki sebab kushku ni ialah satu lelaki. Hak ni salah sebab hazihi, hak ni salah sebab hazihi. Pilihan kita ba dengan da dia. Hak mana antara paling tepat ba dengan da ni? Tepat dia ialah da. Apa? Sebab kushku al-halawiyat tarakib al-idafi. Tarakib idafi formula dia kalimah pertama tidak ada alif lam, kalimah yang kedua ada alif lam. Dah. Jadi jawapan yang paling tepat ialah dal. Pindah soalan yang ke-13. Okey, kita tengok soalan yang ke-13. Soalan yang ketiga, jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah? Jumlah ismiyah. Sebab apa? Ada alif lam depan. Alif lam, alif lam, alif lam dah. Semua ada alif lam. Jadi bila kita tahu dia jumlah ismiyah, pertama kita kena cari dia berapa bilangan dan jantina. Dalam ni dia tulis bilangan dan jantina ialah waw nun, waw nun, waw nun. Waw nun ini ialah 3 lelaki. Dan kalimah ini ialah kalimah tarakib an-na'ti berkaitan dengan kata sifat. Lepas tu kita tengok hak ni sama, hak ni sama, hak ni sama. Hak tak sama mana hak ni? Yu'iddu, tu'iddu, yu'idduna, tu'idduna. Okey. Ini gapo ni? Fi'il. Fi'il gapo? Fi'il mudhari'. Yu'iddu untuk satu lelaki huwa. Tu'iddu satu perempuan hiya. Yu'idduna untuk hum. Tu'idduna untuk antum. Yu'idduna ada waw nun. Tu'idduna ada waw nun, menunjukkan kedua-dua ni serupa dengan depan ni ada waw nun juga kan, menunjukkan 3 lelaki. Tadi hak mana kita nak pilih, jim ke da? Jadi kita tengok deh, yu'id dalam formula tu, dalam formula hak ustazah bagi dalam kertas ni dah, boleh tengok balik dalam kertas ni. Yu'idduna tu ialah bermaksud hum. Okey, hum
tiga lelaki, hum. Tu'iduna ni ialah antum, tiga lelaki juga. Salah tu tulis tiga puan tu. Tiga lelaki juga untuk antum deh. Jadi mana hak lebih tepat? Tepatnya ialah hum. Sebab apa? Sebab apa kita pilih hum, kita tak pilih antum. Nak jawab soal kalau antum, dia kena ada tanda soal ataupun tanda seru. Awak ke? Benda hak kita nak tanya, kita nak suruh, kita nak larang. Sedangkan dalam soalan ni tak ada tanda seru dengan tanda soal. Jadi jawapan kita ialah jim. Jawapan yang paling tepat. Soalan yang ke-14. Jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah? Jumlah ismiyah. Apa jumlah ismiyah? Sebab ada perkataan anti. Ma makna anti? Awak satu perempuan. Okey. Tengok dalam formula yang Ustazah bagi dah. Bila tengok sini, tu'alijina, yu'aliju. Ini semua ialah fi'il mudhari'. Okey, bila fi'il mudhari', kita carilah ada sini fi'il mudhari' ni. Ni sini di fi'il mudhari'. Tadi kita nak cari sini ialah anti. Jadi boleh tengok sini dah. Fi'il mudhari' anti tazhabina. Tadape yonung belakang dah. Tadape tazhabina. Tadape yonung belakang. Jadi tadape yonung belakang. Hak ni paling tepat. Anti tu'alijina. Okey, tu jawapan pada soalan nombor 1 dah. Terus kita pindah ke muka surat yang kelima. Muka surat yang kelima. Saya kena belak dulu sebentar. Cari muka surat yang kelima. Kini muka surat yang kelima dah. Tengok muka surat yang kelima. Soalan nombor 15. Pertama kita nak tahu jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah. Jawapannya ialah jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Okey, formula bagi jumlah fi'liyah, kalimah yang pertama ini mestilah satu lelaki atau satu perempuan. Okey, ada ya ataupun tadape. Okey. Kita tengok petunjuk dalam kalimah ni ialah at-tullabu. At-tullabu ni ialah jamak taksir, iaitu 3 lelaki. Okey, at-tullabu jamak taksir bagi 3 lelaki. Jadi kita nak tengok bila dia 3 lelaki, jadi kalimah selepas dia ni mesti ada waw nun. Okey, kita tengok ada waw nun mana? Ni ada waw nun, ada waw nun, ada waw nun. Hak ni confirm salah dah. Nombor 1 salah dah. Yang kedua, apa alif ni salah? Sebab tak ada waw nun sini. Apa ba ni salah? Sebab betul dah ia depan ni, tapi dia ada waw nun belakang. Sedangkan kalau jumlah fi'liyah, dia kena ada tak ada waw nun ni. Dia kena ya tanafasu. Dia tak boleh ada waw nun. Dia boleh ada ya tapi tak boleh ada waw nun. Okey. Dan ni, apa salah dan ni? Sebab perkataan at-talibu. Sedangkan al-musyariku ni ada waw nun. Sepatutnya at-talibu ni kena jadi 3 lelaki juga. Sedangkan at-talibu bermaksud 1 lelaki. Jawapan yang paling tepat ialah jim. At-tullabu al-musyarikuna. Itu jawapan yang paling tepat. Terus kita pindah kepada soalan nombor 16. Soalan nombor 16, jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah? Jumlah fi'liyah. Macam mana kita tahu dia jumlah fi'liyah? Ada ta, ya. Ini ialah fi'il apa? Fi'il mudhari'. Jadi kita cari dalam petunjuk dalam ayat ni, sama ada berapa bilangan dia? 3 perempuan. Macam mana kita tahu bilangan 3 perempuan? Sebab ada alif ta. Alif ta tu menunjukkan 3 perempuan. Maksudnya depan ni mesti ta dah. Ta. Jadi bila hak ni ya, confirm hak ni salah. Pakoh selalu hak salah tu. Okey, sesat. Tinggal lagi pilih kita alif bojing. Hak mana hak paling betul? Kita tengok dah. 1 puan, 3 puan, 1 puan, 3 puan, 1 puan, 3 puan. Betul belaka. Okey, tinggal lagi hak ni. Bila hak ni puan, kata sifat duk belakang dia ni mesti puan juga. Hak ni lelaki ke? Bila hak ni lelaki, ba ni salah sebab kata sifat duk belakang ni ialah lelaki. Sepatutnya jadi puan. Okey, salah. Maksudnya buai lalu. Ba dengan dah kita buai. Tinggal lagi alif dengan jim. Hak mana so ni kita nak pilih ni? Apa beza alif dengan jim? Alif tak ada alif la, ada alif la. Jim kalimah pertama ada alif la, kalimah kedua ada alif. Dua-dua ada alif la. Kalau kata sifat at-tarakib an-na'ti, formula dia, kalau kalimah pertama ada alif lam, kalimah kedua mesti ada alif lam. Kalau kalimah pertama tidak ada alif lam, kalimah kedua mesti tidak ada alif lam.
Kesalahan di sini ialah sebab kalimah kedua ni ada alif lam. Sepatut tak ada sebab kalimah pertama tak ada. Jadi jawapan yang paling tepat ialah jim. Terus pindah pada soalan yang ke-17. Soalan yang ke-17, alif ba jim dal. Okey. Apa alif dengan ba ni salah? Pertama saya nak tanya, jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah? Jumlah ismiyah. Sebab apa? Ada alif lam, alif lam, alif lam, alif lam. Alif lam tu isim dah. Okey. Apa alif dengan ba ni salah? Sebabnya alif dengan ba ni al-muaskari. Apa muaskari? Camp. Camp tentera. Okey. Dia bukan nak kecek pasal camp tentera. Dia nak kecek pasal askar. Al-askariyu. Sebab tu kita kena faham makna. Mim ni maksud dia muaskari. Camp tentera. Al-askariyu. Seorang tentera lelaki. Okey. Antara jim hak ni alif dengan ba confirm salah. Jim dengan dal pilihan kita. Antara jim dengan dal tu mana hak lebih tepat? Jawapan kita ialah jim. Kenapa jim tepat? Sebab ada perkataan ain. Maksud apa? Seorang askar lelaki yang berani sedang mempertahankan negara. Mesti ada ain. Sebab mempertahankan. Boleh rujuk dah. Ayat ni dalam muka surat 136 dah. Boleh duduk dalam buku teks kita, muka surat 136. Okey, terus pindah pada soalan yang ke-18. Soalan yang ke-18, ada perkataan iya. Apa maksud iya? Wahai sodiki, wahai kawanku. Kawan ni lelaki ke puan? Satu lelaki. Wahai kawanku, seorang lelaki. Okey. Bila ada ya, la hak selepas dia ni bermaksud tidak ataupun bermaksud jangan. Maaf, saya salah tulis tu. Bukan maksud tidak dah. Dia bermaksud jangan. Kita nak larang dia ni. Nak larang. Okey. Bila ada ya, kalimah la ni bermaksud jangan. Okey. Bila bermaksud jangan, awak boleh tengok dalam formula dia panggil fi'il nahi. Hak Ustazah kasih formula ni. Nampak? La tazhab. Lagu mana formula dia? Hak jangan. Tazhab. Mesti ada ke apa ni? Kalimah dia mesti mati. Okey. Jadi hak ni buat apa salah? Dal ni confirm salah sebab lepas perkataan la jangan ni, nak larang ni, dia tak matikan huruf ni. Ni kesalahan dia. Jadi kita pakah. Dal ni kita pakah dah. Okey. Tinggal lagi alif bajim. Okey. La takulu. Buat apa salah? Sebab takulu ni ialah untuk 3 lelaki. Ba, ya sodiki la takuli. Apa takuli saya? Sebab takuli ni untuk 1 perempuan. Jadi jawapan yang paling tepat ialah la takul. Sebab apa? Ya sodiki ni 1 lelaki. Jadi la takul. Kita nak larang dia dah. Jadi soalan nombor 18 ialah alif. Terus pindah ke muka surat yang ke-6. Untuk soalan yang ke-19, untuk soalan yang ke-19. Soalan yang ke-19 ni ialah sama ada jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah. Ia ialah jumlah fi'liyah. Sebab apa? Ada ya. Iaitu fi'il mudhari', jumlah fi'liyah. Okey, hak ni soalan ni kita kena faham makna. Ya'malu, bekerja. Hak ni perkataan yang tidak sama tak? Sepatutnya kita garis. Perkataan yang tidak sama ni dalam periksa kita garis supaya kita nampak benda tu. Okey. Kita garis dah. Jadi fil mat'ami, apa maksud mat'ami? Kantin. Siapa hak kerja kantin? At-tabibu askar. Asyurtiyu. At-tabibu doktor. Asyurtiyu askar. Al-muhami peguam. An-nadim pelayan. Okey. Mana hak lebih tepat? Ba. Seorang pelayan lelaki sedang bekerja di kantin. Doktor tak kerja kantin, askar tak kerja kantin, peguam tak kerja kantin kan? Okey. Sila pindah seterusnya soalan yang ke-20, jumlah fi'liyah. Macam mana kita tahu dia jumlah fi'liyah? Ada yata. Yata deh. Okey. Ya ni untuk lelaki, ta ni untuk perempuan. Okey, kita tengok. Yafhasu ni maksud dia merawat. Al-maridah ni pesakit. Okey, siapa yang merawat pesakit ni? At-tabbahu, seorang
tukang masak lelaki, chef. Al-Marridatu, seorang jururawat perempuan. Al-Muhandisu, seorang jurutera lelaki. An-Nadilatu, seorang pelayan perempuan. Siapa yang merawat pesakit ni? Jawapannya ba, iaitu jururawat. Okay, ada ta marbutah belakang ni kan. Jadi sini pun mesti ada ta. Wallahu a'lam bissawab.